pergi kepada produk. Apa keunikan kita beli gold dekat Quantum berbanding kita beli gold dekat luar ni kan? Okey, di Quantum Metal kita ada 3 pilihan produk iaitu Gold Storage Account, Gold Convert Account and Gold Asset Enhance. Maksudnya hari ni tuan-tuan dan puan-puan bila beli gold dekat Quantum ada 3 pilihan lah produk boleh pilih. Nak beli salah satu pun boleh, nak beli 2/3 pun boleh ataupun nak beli ketiga-tiga produk pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya explain satu persatu. Okey, produk kita yang pertama apa? Physical gold. Contoh hari ni tuan-tuan dan puan-puan beli emas 100,000, request nak physical. Kita bagilah bawa balik emas 100,000 punya fizikal. Ikut berat harga hari tu. Okey? Sama macam tuan-tuan dan puan pergi beli emas kat kedai. Sama je. Okey, konsep dia. Cuma hari ni kita nak cerita sikit tentang harga emas. Kalau hari ni tuan-tuan dan puan boleh pergi check dekat Pokong. Tahu tak harga 916 hari ni berapa? Saya check tadi. RM300. Besok boleh pergi check kalau tak percaya. Naik. RM300. 916. 999 RM315 hari ni harga dekat Pokong. Jadi hari ni kalau kita bercerita pula kan, sebenarnya siapa yang tentukan harga emas ni? Okey, sebenarnya harga emas ni satu dunia ni sama. Dia akan refer dekat satu carta yang kita panggil sebagai LME, London Metal Exchange. Sebenarnya satu dunia harga emas sama. Dia akan refer dekat base sini dulu. So dekat sini yang akan berlakunya perubahan setiap saat. Isnin hingga Jumaat. Cuma penjual-penjual kedai emas ni dia ada harga markup masing-masing. Biasa kedai emas dekat Malaysia ni daripada LME ni dia akan markup lagi 25 ke 35%. Itulah harga yang dijual kat kita ni. Okey. Tapi di Quantum Metal harga kita hanya LME kita markup 7% saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak berbanding dengan kedai, saya boleh jamin Quantum lebih murah. Tetapi kalau nak banding dengan kilang, ada kilang boleh bagi lagi murah daripada Quantum. Siapa? Contohnya MKS. MKS merupakan pengilang emas paling besar dekat Malaysia ni. Harga dia LME dia markup 2% sahaja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tak boleh pergi beli sikit-sikit. Kena beli by volume. Okey, sebab tu peniaga-peniaga kedai emas sahaja kebiasaannya akan pergi beli dengan MKS ni. Ataupun yang kedua, kadang-kadang perasan tak yang emas ni kan dia tulis bunga raya lah, kijang emas lah. Kadang-kadang boleh dapat murah juga yang jenis-jenis macam tu. Tetapi bawa pergi London, orang tak kenal lah. Kan? Jadi hari ni saya nak bagi tahu kalau tuan-tuan dan puan bawa Pertmi ni pergi satu dunia kita boleh pergi jual tanpa sebarang masalah. So saya nak bagi tahu dekat sini Quantum Metal kita punya produk fizikal bukanlah yang termurah di pasaran. Tetapi kita pakai satu produk yang premium. Di mana tuan-tuan dan puan boleh pergi jual satu dunia ni tanpa sebarang masalah. Okey. Itu produk yang kita yang pertama lah. Okey. Right. Kita pergi kepada produk kita yang kedua. Sistem pajakan. Okey. Modal yang sama 100,000 tadi kita beli. Tapi kita tak ambil emas. Kita terus pajak kepada syarikat Quantum Metal. Dan hari ni syarikat Quantum Metal dia boleh bagi kita pembiayaan 85% balik. Maksudnya besok tu dia dah boleh bagi kat kita balik 85,000 untuk kita pakai. Tetapi atas nama kita masih ada value 100,000 lagi dalam sistem Quantum Metal. Okey, cuma hari ni kita cerita sikit tentang pajak lah. Di Malaysia yang paling famous siapa? Arano Bank Rakyat. Okey, kenapa dia paling famous? Sebab dia paling banyak cawangan dan dia paling rendah upah simpan dia. Iaitu sebanyak berapa? 9 ke 12% setahun. Yang kedua siapa? Arano Yapim, 16% setahun. Kalau yang kedai tepi jalan yang tulis pajak kadai ni, itu sebulan 1.5 ke 2.5, maka setahun dia punya rate dia 18 ke 30%. Tinggi Jadi hari ni kadang-kadang kita kena ingat, emas ni dia setahun tak naik tinggi pun. Kadang-kadang dia naik 5% saja. Jadi kalau pergi bayar sampai 9% upah, macam mana nak buat untung dengan kenaikan emas masa? Tak boleh Dengan sistem pajak yang sedia ada sekarang ni, susah kita nak buat keuntungan sebabkan upah simpan tu terlalu tinggi. Tak boleh nak recover dengan kenaikan emas masa. Tetapi di Quantum Metal, upah simpan kita tadi berapa? Hanya sekadar 3.5% setahun. Almost 3 kali ganda lebih rendah daripada Arano Bank Rakyat sekarang ni. Jadi bila upah simpan tu rendah, dengan kenaikan emas masa, kita boleh buatlah keuntungan. Jadi kita boleh buat satu konsep perbelanjaan tak hangus kat sini. Macam mana contohnya? Okey, katalah hari ni tuan-tuan dan puan-puan
Ada nak belikan anak kereta 85,000. Memang dah sediakan 100,000 dah ni contohnya. Jangan terus pergi beli kereta 85,000 tu. Jadi beli dulu emas 100,000, request GCA ni keluarkan 85,000, jadi pergi beli kereta. Jadi kereta dah dapat tak? Kereta dah dapat. Okey, kita buatlah sedikit andaian. Katalah setahun emas naik 10%. Di sini upah yang kita bayar baru 3.5, jadi untung 6.5. 6.5 daripada 100,000, 6,500. Jadi selepas 13 tahun kemudian, dia dah recover balik dah ni 85,000 kita. Jadi 100,000 kita hilang tak? Tak hilang, dah dapat balik dah 100,000 kita. Sedangkan kita dah pergi beli dah kereta 85,000 tadi. Jadi nampak tak? Dua benda kita dapat dalam satu modal. Jadi hari ni cuma konsep pajakan ni dia mengambil sedikit masa. Mungkin 10 ke 15 tahun lah untuk dia recover balik yang kita dah pakai tu. Okey. Ini kita punya produk yang kita yang kedua. Pun dah cukup bagus antaranya di pasaran sekarang. Alright. Tetapi secara peribadi ada satu produk yang lebih hebat, yang lebih menarik minat semua orang, iaitu produk dia yang ketiga ni, iaitu produk Gold Aztec Enhance dia ni. Sebab apa? Kalau bercerita tentang physical gold, dekat luar pun ada tak? Ada. Cuma kita punya produk lebih kualiti, kita pakai premium produk. Kalau cerita pasal sistem pajak produk kita yang kedua, kat luar ada pajak tak? Ada juga. Cuma kita punya upah simpan lebih rendah. Okey, tetapi produk kita yang ketiga ni langsung tiada di luar. Hanya ada di Quantum Metal sahaja. Yang ini yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham dan fokuskan. Inilah produk kenapa semua orang jatuh cinta dengan Quantum Metal ni. Okey. So hari ni situasi yang sama. Modal 100,000. Hari ni jika tuan-tuan dan puan-puan beli sahaja 100,000, di sini company sediakan satu facilities syarikat boleh lockkan 10 kali ganda value daripada apa yang kita beli. Contoh kita beli emas 100,000, syarikat akan lockkan barang value emas 1 juta atas nama kita. Macam mana ni? Even kita beli 1,000 sekalipun, syarikat akan lockkan 10,000. Beli 10,000, dia lock 100,000. Beli 100,000, dia lock 1 juta. Beli 1 juta, dia lock 10 juta. Macam mana ni? Sama macam konsep tuan-tuan dan puan-puan beli rumah. Okey. Contohnya hari ni kita nak beli rumah 1 juta. Kita tak payah keluar duit deposit 1 juta. Kita tak payah keluar duit 1 juta. Kita keluar hanya deposit sahaja 10%. Dah pun boleh memiliki rumah bernilai 1 juta tu. Mana datang 900,000? Bank bagi facilities loan. Sama juga konsep dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan beli emas 100,000, syarikat Quantum Metal ni dia akan keluarkan lagi 900,000, beli emas atas nama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada value emas berapa? 1 juta atas nama tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni. Okey. Cuma kalau kita bercerita tentang property tadi, rumah tadi, 900,000 punya loan, kita kena bayar balik tak? Kena sebab dia adalah loan. Tetapi sini 900,000 yang syarikat belikan tu tak perlu bayar. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dia bukan loan. Kita panggil satu konsep apa? Pembiayaan tawaruk. Apa maksud pembiayaan tawaruk tu? Dia adalah satu pembiayaan yang ditangguhkan. Okey, dia situasi dia macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan beli emas 100,000, syarikat Quantum Metal akan keluarkan lagi 900,000 beli emas atas nama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada value berapa? Ada value emas 1 juta atas nama tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan percaya tak harga emas akan naik? Okey. Kita buatlah andaian. Selepas setahun, harga emas naik. Jadi value emas 1 juta tu masih 1 juta ke dah lebih? Of course dia akan jadi lebih lah sebab value emas dah naik. Dia bukan nilai dia 1 juta lagi dah. Jadi waktu tu bila tuan-tuan dan puan-puan nak jual, syarikat Quantum Metal tak nak apa pun. Dia nak ambil balik pembiayaan yang ditangguhkan tadi 900,000 tu sahaja. Tapi profit kenaikan emas 900,000 semua tuan-tuan dan puan-puan dapat. Tapi bukanlah free-free dia bagi. Of course dikenakan satu upah pembiayaan yang kita panggil sebagai management fee. Iaitu sebanyak berapa? 3.5% dari nilai 900,000 yang dia belikan kita tadi itulah. Jadi 31,500 ni tuan-tuan dan puan-puan perlu bayar. Jadi bermaksud masa beli tu tuan-tuan kena keluar belian modal emas 100,000 campur dengan 31,500 ringgit ni. Jadi modal kena 131,500, barulah syarikat akan lockkan barang value emas 1 juta atas nama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita kira-kira lah, pergi beli emas 100,000, pergi bayar upah sampai 31,000 dah macam 31% ni, macam tak berbaloi je kan. Okey, kita lihat satu sudut.
Katalah dalam tempoh setahun, harga semasa emas naik 20%. Atas nama tuan-tuan dan puan-puan, bukan ada value emas 100,000 yang tuan-tuan dan puan-puan beli tetapi ada aset emas 1 juta. Jadi kenaikan emas masa 20% ni akan dikira atas dasar 1 juta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dekat situ saja untung kenaikan emas masa dapat berapa? 200,000. Jadi sekarang kalau kita kira-kira balik pun untung bersih kita 200,000 tolak balik 31,500 pun kita masih untung bersih 168,500. Okey ke tak okey? Sangat-sangat okey tuan-tuan dan puan-puan Jadi apa yang kita boleh buat ringkasan dekat sini, hari ni jika tuan-tuan dan puan-puan ada 100,000, pergilah mana bank ke, kedai emas ke, beli 100,000, kita dapat pegangan emas berapa? 100,000 sajalah. Jika emas naik 5%, kita untung 5,000 punya value saja. Tetapi berbeza dekat quantum metal ni. Jika kedai tengah naik 5%, tuan-tuan dan puan-puan untung 50%. Jika kedai naik 10%, tuan-tuan dan puan-puan untung 100%. Kedai tengah naik 20%. Tuan-tuan dan puan-puan untung 200%. Kenapa? Contoh saya ambil tengah ni. Kenapa saya katakan kenaikan emas kat kedai 10%, tuan-tuan dan puan-puan untung 100%? Sebab 10% dikira atas dasar 1 juta. Jadi untung 100,000. Modal 100,000. Nampak tak 100%? Sebab apa? Sebab hari ni modal kita dah digandakan 10 kali ganda. Secara tak langsung, berapa kenaikan emas pun dapatlah 10 kali ganda. Okay, itu cerita manis je, cerita buruk dia apa? Apa berlaku kalau emas turun pula 20%? Tadi cerita naik, sekarang cerita turun pula. Maksudnya apa? Dia kena kira daripada sejuta ni, turunnya 20%, dia jadi negatif 200,000. Sedangkan modal kita baru 100,000. Kalau dalam forex trading, terjadinya situasi tu macam ni, kita panggil apa? Dan MC, margin call. Sebab apa? Sebab modal baru 100, rugi dah 200, dia suruh kita top up lagi 100. Kalau tak top up, dia burn modal kita tu. Itu yang terjadinya pada forex trader ni. Bila MC je, diorang pun tak ada duit nak top up, maka burn lah seluruh modal-modal dia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau. Di quantum meter kalau terjadinya situasi tu macam tu, biarpun value dia negatif, tak ada MC tak ada minta top up Kenapa? Sebab kita pergi beli apa? Kita pergi beli emas. Emas ada fizikal tak? Ada. Fizikal tetap ada di situ. Cuma value sahaja negatif. Bila value negatif, tak boleh nak jual lah. Apa perlu buat? Just hold sampai harga emas naik balik, baru boleh jual. Jadi sini tak ada risiko nak minta top up Kalau nak minta top up, kalau tak top up dia nak burn modal ke apa ke, tak ada Hari ni risiko kita apa? Bila turun, just hold sahaja sehingga harga emas naik balik, baru boleh jual. Jadi risiko kita terang-terang satu perkara je, iaitu masa saja, tak ada risiko lain Okey, kita berbalik pada management fees hari ni. Yang 31,500, tuan-tuan dan puan-puan bayar ni untuk setahun. Katalah rezeki tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa sebulan, tiba-tiba emas naik 10% ni. Dah untung 100,000 nak jual boleh tak? Boleh. Sini tiada sebarang kontrak lock. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh jual pada bila-bila masa sahaja ikut harga masa-masa. Contoh, katalah sekarang naik 10% dalam masa sebulan. Maka apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan terima? 10% daripada 1 juta merupakan 100,000 untung, dapat balik modal 100,000. Di sini tuan-tuan dan puan-puan dah bayar untuk setahun, sekarang baru pakai sebulan. Apa syarikat buat? Dia akan proratekan balik, syarikat akan pulangkan balik lagi 11 bulan punya. Sebab apa? Sebab kita produk syariah compliant. Syariah compliant ni dia tak boleh charge lebih. Dia charge sehingga tuan-tuan dan puan-puan pakai saja. Memang siap-siap tuan-tuan dan puan-puan dah siap-siap bayar untuk setahun. Tapi sekiranya sebelum setahun kita jual, maka syarikat akan pulangkan balik yang tak pakai tu. Okey, itu cerita manis. Cerita mendung dia apa? Emas tak naik-naik setahun. Turun je memanjang. Sampailah habis tempoh setahun. Adakah kena keluar duit lagi ni? 31,500 nak bayar ni, nak renew tahun depan punya kontrak ni. Okey, yang bagus di quantum metal ni, jika terjadinya situasi macam itulah, rezeki kita tak ada ni, dah habis dah tempoh ni. Untuk tahun kedua, ketiga, keempat, kelima dan berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan perlu bayar tapi tak perlu keluar duit. Macam mana dia buat tu? Sekiranya setahun tak ada rezeki kita, emas tak naik-naik juga, syarikat hanya akan start kira pending sahaja. Dan apabila harga emas dah melonjak naik balik, waktu tu bila kita dah untung kan, kita nak jual kan, waktu tu syarikat akan potongkan balik berapa yang kita pending tu. Contohnya macam ni, katalah emas naik setelah setahun 3 bulan. Memang setahun awal kita dah siap-siap bayar untuk setahun.
Yang lepas tu kita pending 3 bulan, betul tak? Jadi tiba-tiba harga emas naik. Dan kita dah untung nak jual kan. Waktu tu syarikat potonglah untuk 3 bulan punya management fee. Itu sahaja. Okey. Jadi hari ni saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham struktur produk kali 10 ni, kenaikan dia pun 10 kali ganda, penurunan dia pun 10 kali ganda. Jadi kalau kedai tengah naik 5%, maka di quantum meter kenaikannya berlaku 50%. Jika kedai tengah turun 5%, di quantum meter berlakunya penurunan itu 50%. Itu sahaja. Okey. Yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham satu perkara, di mana datangnya dana syarikat nak belikan kita ni lagi 9 kali ganda ni. Sebab hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita bercerita tentang gandaan physical gold. Dia bukannya gandaan forex macam forex yang matematik semata-mata keluar angka je, tak. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan beli emas 100,000, syarikat quantum meter ni wajiblah pergi beli lagi emas 900,000 atas nama tuan-tuan dan puan-puan. Sebab pihak syariah compliance nanti nak datang audit. Wujud tak fizikal 1 juta tu atas nama tuan-tuan dan puan-puan. Maka dia bukan boleh main keluar macam tu sahaja. Maksudnya barang tu kena ada. Lagi 9 kali ganda tu. Jadi ini soalan yang saya pun tanya pada Datuk Lim pada permulaan saya jumpa pada Datuk Lim. Saya cakap, Datuk, hari ni kita bercerita tentang gandaan fizikal gold, Datuk. Tak logik kita nak kena, hari ni kita keluar 100,000, you nak kena beli lagi 900,000 ni. Kalau hari ni collection sale you 100 juta, bermaksud you nak kena keluar lagi 900 juta. Kalau 1 bilion nak kena keluar lagi 9 bilion, banyaknya duit you. Saya cakap dengan dia kan, ya saya mesti mau kena beli lagi 9 kali ganda atas nama you. Tapi saya pun tak ada kasih you loan. Saya pun dapat ini facilities daripada London Bullion Bank. Rupanya mereka beli 1 kilo dekat London Bullion Bank. London Bullion Bank akan lockkan barang 10 kilo. Cuma Bullion Bank charge dia 3%. Dia charge kita balik berapa? 3.5%. Jadi syarikat ni hanya buat back to back punya facility sahaja. Bermaksud apa? Okey, jadi hari ni syarikat ni, kalau kita fahamkan betul-betul konsep dia, dia bukanlah satu syarikat pelaburan. Kenapa saya katakan begitu? Sebab sepanjang saya explain tadi, ada tak syarikat ni menjanjikan apa-apa bentuk pulangan? Contohnya bulanan ke, tahunan ke, ada tak? Jadi bila dia tak janjikan bentuk pulangan, bermaksud syarikat ni apa? Dia tiada beban. Syarikat ni tak perlu angkat duit-duit kita ni, nak pergi trading ke, nak pergi bisnes ke, nak bayar kita return, sebab dia tak janji any return. Jadi hari ni syarikat ni dia hanya ambil duit-duit kita ni, ditukarkan dalam bentuk emas sahaja. Ya? Yang bayar kita pun bukan syarikat sebenarnya, yang bayar kita emas itu sendiri. Harga emas naik, kita jual, kita untung lah. Harga emas turun, kita jual, kita yang rugi. Syarikat tak rugi apa. Jadi dia hanyalah satu syarikat yang menyediakan platform dan fasiliti sahaja. Macam mana kita dapat untung dengan emas ni dalam masa singkat dan berganda-ganda. Ya, dia bukanlah satu syarikat pelaburan. Kena faham gitu. Jadi untung turun naik itu berdasarkan atas risiko kita sendiri. Okey? Dan hari ni sama juga modul, kalau kita tengok modul bisnes quantum meter ni sama juga dengan konsep yang diguna pakai oleh kedai-kedai emas sekarang ni pun. Kebanyakan kedai emas di Malaysia ni bukan semua emas tu diorang beli. Semua kontrak dengan kilang as a consignment. Contoh diorang akan letak satu deposit 1 juta dekat kilang. Kilang akan bagi barang 10 juta as a consignment. Tapi nak dapat this kind of facilities, you perlu ada track record yang very very strong. Syarikat quantum meter ni dah 7 tahun bisnes dengan Permin, dah pegang 4 bank di Malaysia punya track record lah membolehkan mereka mendapat facilities daripada London Bullion Bank. Dan hari ni mereka kongsikan dengan kita ni. Jadi hari ni kita semua merasa facilities owner kedai emas sebenarnya. Walaupun kita tak buka kedai, walaupun kita tak ada modal yang besar, walaupun kita tak ada staff dan sebagainya, tetapi kita semua merasa facilities owner kedai emas. Itu kelebihan dia kat sini. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok hari ni, kalau kita tengok orang developer yang naikkan bangunan 500 juta, 1 bilion, mereka bukan pakai duit mereka. Mereka pakai facilities daripada pihak bank berdasarkan track record mereka. Jadi hari ni untuk peniaga-peniaga emas yang besar ni, di dunia ni wujudnya 35 bullion bank antaranya Standard Chartered, JP Morgan merupakan antara bullion bank yang mereka providekan facilities kepada owner-owner peniaga-peniaga emas yang besar ni. Okay, alright. Jadi hari ni itulah bagaimana produk
quantum meter ni boleh berfungsi, membolehkan kita ni dapat 10 kali ganda. Okey. Sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan, saya tak pernah setuju dengan emas. Kenapa saya tak pernah setuju dengan emas? Emas ni dalam satu sahaja yang sama, dia ada dua harga tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada harga beli dengan harga jual. Maksudnya dia ada beza beli jual Jadi hari ni contoh tuan-tuan dan puan-puan pergilah satu kedai emas. Belilah satu gelang. Dan keluar langkah 10 tapak dekat kedai tu. Patah balik. Nak pergi jual balik kat kedai yang tadi tu, beli tu. Dia beli balik harga sama tak? Tak mungkin Dia takkan mungkin beli harga sama dah. Dia dah jadi susut nilai, dia dah jadi second value dah. Berapa dia potong? 30%. Jadi kena tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, setiap kali kita pergi beli emas saja, kita dah kerugian 30%. Ya. Jadi kita kena tunggu harga semasa emas naik 30%, baru kita dapat break even capital kita sahaja, modal kita sahaja. Itu pun mengambil masa lah 2-3 tahun. Nak untung sikit tunggulah 3 ke 5 tahun. Sebab apa? 20 tahun ni emas punya track record ada kenaikan emas ni. Tahun 5 ke 20%. Jadi untuk recover balik susun nilai pun ambil masa 2-3 tahun. Nak untung sikit tunggulah 3 ke 5 tahun. Tapi masih tak orang pergi beli emas? Masih penuh tak orang kedai emas? Masih. Sebab apa? Sebab manusia dekat muka bumi ni dia percaya beli emas ni benda yang tak rugi. Beli emas ni benda yang ada nilai. Beli emas ni satu hari mesti dia naik. Jadi hari ni inilah mindset semua manusia. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan, kita dapat fahamkan emas ni memang boleh membuatkan keuntungan. Tetapi emas ni untung dia lambat. Kenapa dia untung dia lambat? Sebab dia ada spread value yang buy and sell tu terlalu tinggi. Nak recover tu pun ambil masa. Tapi sekarang quantum metal ni dia come out the solution dengan produk JE ni. Jadi di sini pun ada beza jual beli emas tu 30%. Tapi di sini kita tak payah tunggu emas naik 30% untuk recover kita punya susun nilai. Sebab susun nilai kita 3% kita dah bersamaan 30%. Sebab ada ganda 10 ni. Jadi kalau emas naik 5% sekalipun, di JE ni kita dah untung berapa? 50 tolak 30 untung 20. Kalau naik 10 pun kita untung 70. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang berlaku pada tahun 2021. Tahun 2021, emas ada kenaikan 5 ke 10% 3 kali. Maksudnya apa? Emas naik 5 ke 10% dia turun balik. Dia naik je 5 ke 10% dia turun balik. Dia naik je 5 ke 10% dia turun balik. Tuan-tuan dan puan-puan takkan jual sebab apa? Beli-beli dah rugi 30. Baru naik 10. Mana nak jual tengah rugi 20. Jadi, tetapi di quantum metal kalau naiknya 5 ke 10 ni kita orang semua dah untung 20 ke 70%. Jadi kita harus jual tak? Of course kita akan jual. Jadi kita menikmati keuntungan 20 ke 70% 3 kali pada tahun 2021. Okey, begitu juga dengan tahun lepas. Tahun lepas, bulan 2, Rusia perang. Dalam tempoh sebulan, gold naik 10%. Gold naik 16% dalam masa sebulan. Masa Rusia perang, daripada pertengahan bulan 2 sehingga pertengahan bulan 3. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi beli konsep yang sedia ada sekarang ni, pergi beli-beli je dah rugi 30, baru naik 16. Masih rugi 14, takkan jual punya, betul tak? Tetapi di quantum meter, naiknya 16 kali 10, 160 tolak 30, 130%. Jadi situasi yang sama, kaedah yang berbeza. Orang tengah rugi 14%, kita dah untung 130% di quantum meter ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini sahajalah satu-satunya kaedah yang ada yang membolehkan kita untung dengan emas ni dalam masa yang singkat dan berganda-ganda. Tak ada kaedah lain lagi dah. Okay. Alright. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan, sini pembelian minimum dia buy berapa? Buy unit. Satu unit dia jatuhnya 250 US dollar. Kita kena ikut currency semasa, ikut Maybank rate dalam 1,100 lebih lah. Jadi ini saya nak buat senang kira, saya bundahkan je letak RM1,000. Campur dengan management fee 300 lebih. Jadi satu unit sekarang ni dalam 1,400 lebih. So total terpulanglah nak beli berapa unit. At least lah kalau nak nampak sikit, at least beli 10 unit. Bermodalkan 14,000 lebih ni. Kenapa? Sebab at least kalau emas naiknya 8%, kita kali 10, 80 tolak 30, 50% kita boleh untung. Jadi at least untunglah 5,000. Nampaklah sikit. Bila 5,000 punya keuntungan, so at least minimum memang rata-rata semua pergi beli 10 unit. Okey, kalau ada bajet belilah 100 unit. Merasalah pegang aset 1 juta walaupun tak keluar duit sejuta. Kan? Okey. Alright. So, di sini kita tengok ini adalah merupakan carta harga emas selama 20 tahun ni.
Emas macam mana pun naik, cuma masa je lah menentukan bila. Okey. Ini yang berlaku pada tahun 2021 yang saya cerita tadi. Okey, ini saya tunjuk contoh. Bulan 3 sampai bulan 11. Bulan 3 sampai bulan 6. 3 bulan sahaja. Emas ada kenaikan berapa peratus? 11%. Jika tuan-tuan dan puan-puan pergi beli konsep yang sedia ada, beli-beli dah rugi 30, baru naik 11, masih rugi 19, takkan jual punya. Tetapi di kuantum naiknya 11 kali 10, 100, 10 tolak 30, kita semua dah untung 80% tuan-tuan dan puan-puan. Situasi yang sama. So, ini merupakan harga emas terkini ya tuan-tuan dan puan-puan tengah live ni. Maksudnya saya ambil untuk 1 tahun sekarang. Okey. Ini merupakan harga emas selama setahun ni. Jadi nak kata dia terlalu rendah tidak, terlalu tinggi tidak. Okey, boleh katakan dia berada pada paras tengah-tengah. Okey. Kalaulah hari ni kita ambil harga yang sekarang di tengah running ni tuan-tuan dan puan-puan Kalau dia patah balik harga yang tertinggi hari tu, kemuncak pada bulan 3 hari tu, kenaikan yang berlaku adalah sebanyak 11%. Jadi di quantum meter ni, kalau naiknya 11% kali 10, 110 tolak 30, kita boleh potensi untuk 80% kalau dia berada pada paras sini lah. Kita tak payah lihat harap ke situ lah, kita separuhkan dekat sini. 40% okey tak tuan-tuan dan puan? Sampai situ lah kita separuhkan lagi. Maksudnya 20% okey tak? Tak apalah kalau kita separuhkan lagi pun 10% okey tak? Masih okey tuan-tuan dan puan. Jadi hari ni ataupun kita ambil kiranya harga yang baru-baru ni. Ni harga 2 minggu lepas harga emas jatuh sekarang. Tahu tak pembezaan ni daripada sini ke sini berapa? Sebanyak 6%. Jadi hari ni kalau 6% di quantum meter, kita boleh potensi untuk 30% tuan-tuan dan puan. Kalau dia patah balik harga 2 minggu lepas sahaja. Jadi sebab tu ramai yang mengambil peluang beli emas minggu ni dengan minggu lepas. Memang ramai yang. Sebab ni harga ni 2 minggu lepas ni yang masa dia menjunam ni, sebelum dia menjunam ni harga 2 minggu lepas. Jadi ramailah yang mengambil peluang beli sekarang, buat penopap ataupun ajak kenalan-kenalan beli sekarang ni. Okey. Right. Jadi okey, ini merupakan akaun lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nanti bila kita dah buka, kita ada akaun. Okey, ni saya tunjuklah contoh akaun. Apabila tuan-tuan dan puan-puan dah beli, tuan-tuan dan puan-puan akan ada dapat akaun sini lah atas nama kita. Okey, contoh dekat sini saya membuat pembelian sebanyak dalam lebih kurang dalam 2.1 juta emas. Saya campur dengan 900 management fee, saya masuk dalam 3 juta ringgit lah. Jadi hari ni syarikat dia lock barang value hampir 21 juta di mana lagi 18 juta bukanlah modal saya, tapi saya merasa kenaikan lagi 18 juta tu. Okey. Alright. Jadi itu sahaja daripada saya. Jadi saya serahkan kepada kita punya MC lah untuk sesi soal jawab.